Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد النور المذهب للنسيان بنوره وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك أما بعد. Sidang penonton, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khusus di kalangan penggemar, peminat kuliah-kuliah anjuran surah An-Nur, ya, Bandar Seremban Selatan di bawah pimpinan Tuan Haji Ramlan dan tim beliau. Alhamdulillah, petang ni saya nak menyambung pada sesi yang kedua lah, yang kita sebut mengenai tajuk Al-Mabadi'ul Asyarah, 10 dasar bagi ilmu tasawuf. Dan pada pertemuan yang lepas saya ingat kita dah bicarakan tentang Al-Haddu, pentakrifan, ya, apa dia definisi tasawuf itu. Kemudian kita juga telah menyentuh sedikit sebanyak mengenai maudhu', ya, iaitu apakah dia perbincangan utama, topik yang dibahaskan dalam ilmu tasawuf ini. Adapun tentang ta'rif itu kita dah menyatakan dia mencapai kepada lebih 2000 ta'rif, 2000 pengertian yang semuanya merujuk kepada penyucian hati lah, ya, qalbun salim. Ada yang mengatakan sidqut tawajjuh ila Allah, benarnya tujuan kita, pengharapan kita kepada Allah. Banyak takrif tuan-tuan kan. Kalau kita tengok daripada takrif itu pun kita dah boleh dapat tangkap, boleh kita faham bahawa poin mengenai maudhu', topik perbincangan utama tentang ilmu tasawuf ini, iaitu kita berbicara tentang maqam, tentang ahwal. Ni bukan maqam Syekh Sa'id Linggi dah, bukan maqam tu makna tanah perkuburan. Dan maqam itu bukan maksud maqam Ibrahim, tempat berdiri Nabi Ibrahim di sebelah Kaabah tu, bukan. Maqam dalam konteks ilmu tasawuf ni iaitu kedudukan darjat martabat seseorang hamba, seorang salik kepada Allah Taala. Itu maqam. Ya. Ada ataupun dalam perbahasan yang dia sebut juga tentang ahwal. Perkara ahwal inilah merupakan terjemahan kehidupan para sahabah ridwanullahi alaihim ajma'in. Ahwal tasawuf itu apa? Ahwal para sahabat yang sentiasa berdamping, yang sentiasa mencontohi, menghayati, mengikuti Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu dah dua topik. Saya ingat saya tak perlu kupas lagi lah. Satu al-haddu, yakni at-ta'rif. Yang kedua al-mawdu', yakni tema dia berbicara tentang hati, ahwal, maqamat dan sebagainya lah. Okey, kalau kita tengok pula, ya, dalam matan-matan yang kita gunakan, iaitu kalau kita berbicara tentang tarikat tasawuf ni, apa pula poin tentang ats-tsamarah. Tsamarah ni kalau kita ikut terjemahan literal dia buah, ataupun kita kata hasil. Kau mengaji tasawuf ni, apa kau dapat? Kau melazimi tarikat ni, apa yang kau peroleh daripada perkara itu, hasilnya? Maka kita kata tidak ada tujuan lain melainkan kita nak bersihkan hati kita tadi. Subjek dia hati, kan? Kita bukan hanya menjaga luaran, kulit, zahir, tetapi kita menjaga hati, dalaman kita, ya. Dan seperti mana pakaian kita, kulit kita, kopiah kita, rumah kita, yang luaran ni dia mudah jadi kotor dengan apa benda lah, habuk ke apa benda yang mengotorkan pakaian kita tadi. Maka hati kita juga dia lebih sensitif dan lebih mudah jadi kotor, kan. Jadi sebab itu datangnya ilmu tasawuf yang dibawa oleh Nabi SAW ini, ya, yang diperkenalkan oleh Nabi, dikembangkan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, disambung oleh Imam Hasanul Basri dan seumpama mereka. Maka, ya, ilmu ini membantu dan kita kata wasilah dan jalan untuk kita membersihkan hati. Dengan hati yang bersih,
maka kita sampai untuk mengenal perintah Allah. Dengan hati yang baik, maka kita faham apa tuntutan penciptaan kita. Apa yang kita katakan mafhum taqwa. Tuan-tuan, tapi macam mana nak dapat taqwa? Jadi kita kena sama-sama bersihkan hati. Tuan-tuan kan? Hati yang bersih ni akan sampai kepada ma'rifatullah. Jadi kalau kita dah kenal Allah, maksudnya mengenal perintah-perintah Allah, mempelajari syariat Allah, mengenal jalan kita untuk mengenal Allah, iaitu Rasulullah SAW, mengenal dua hadrah ini, hadrah Nabi dan hadrah Allah, ya, kehadapan terhadap Nabi dan terhadap Allah. Kita kenal dua hadrah ini melalui jalan pimpinan para ulama. Maka di situlah letaknya peranan tarikat. Tarikat ini kita faham dia, ta'rif dia at-tariq, maknanya jalan. Kan, jalan. Walaupun tariq itu jalan, ada kata jalan itu syari', jalan. Tapi jalan kita menuju Allah ni, iaitu tarikat ni lah sekolah, aliran, madrasah, mazhab dalam tasawuf, seperti mana mazhab Syafi'i itu merupakan sekolah untuk memahamkan fiqh. Okey. Seperti mana Imam Abdul Hasan Asy'ari itu merupakan satu aliran, satu pemikiran, silibus sekolah memahamkan tentang akidah tauhid. Maka tarikat-tarikat yang banyak ni tuan-tuan, dia ada yang muktabar, ada yang tidak muktabar, banyak ya. Dan ada saya sediakan juga dalam saya punya advance STT ni tuan-tuan, ya, lanjutan daripada sijil tarikat tasawuf ni. Ada juga saya petik kajian daripada seorang tuan guru yang kita anggap berkaliber, almarhum Tuan Guru Syekh Wan Saghir, Wan Abdullah, Syekh Wan Saghir. Dia ada kajian macam mana tarikat-tarikat muktabar itu masuk ke tanah Melayu. Okey, jadi tarikat ini, samarah dia, kita balik kepada poin kita tadi, faedah dia bertarikat dan bertasawuf ni, kita nak pastikan hati kita ni dia baik. Ada tempoh tuan-tuan dan puan-puan, kita dah alami perkara yang samalah. Kita ada tempoh futur, malal. Futur ini katanya kita down, kita rasa lemah semangat. Ada masa kita ni malas bona beramal, fed up, tak boleh adab buku, tak boleh kitab wirid, tak boleh nak berzikir, pegang tasbih pun malas. Ada peringkat-peringkat itu, betul, memang ada peringkat-peringkat tu. Itu normal bagi seorang salik seperti kita yang belum sampai kepada maqam-maqam yang tertentu, ataupun kita ni belumlah capai kepada contohnya nafsu tingkatan mutmainnah. Kita masih berlega kepada mungkin amarah yang parah, yang sederhana sikit, elok sikit, lawamah, dan mungkin kita berada pada mulhamah, tiga yang bawah, tiga turutan daripada bawah. Kalau dah masuk mutmainnah tu, mungkin kita dah masuk dalam zon kewalian. Mutmainnah itu menurut kajian para ulama yang berpengalaman, para ulama sufi, orang tarikat yang berpengalaman, mereka kata kalau masuk mutmainnah tu dah masuk zon kewalian, tuan-tuan. Jadi maksudnya tadi, kita ni belumlah berada pada tingkatan yang compact tu. Kita main 1, 2, 3, 3 jatuh 2, 2 naik 3. Kita harap tak jatuh pada yang bawah sekali lah, amarah tu. Cuma kita taklah konsisten. Kita kata bahasa Syekh Saleh Al-Ja'fari, al-thabat. Kita tak boleh kekal dalam satu situasi. Kita gagal untuk istiqamah dalam suatu keadaan, berkekalan selama-lama. Tak, kita ada masa kita akan jatuh, ada masa kita lemah semangat. Itu biasa. Tetapi tuan-tuan, dengan kita mengikat diri kita dengan sesuatu amalan kerohanian, kita mengikat diri kita dengan tarikat, wirid-wirid yang tertentu, maka dia insya-Allah menguatkan, mengukuhkan hasil daripada pengajian tasawuf kita. Tasawuf itu satu fan, satu ma'rifah, suatu ilmu. Okay, tetapi untuk mentahqiqkan tuan-tuan tasawuf itu, maka ditunjukkan jalan-jalan, cara-cara bersuluk melalui tarikat-tarikat yang muktabar. Kan? Jadi agaknya kalau yang tidak bertasawuf pun, yang tidak bertarikat pun, kita tak adalah kata masalah besar, kita tak ada kata benda tu salah. Kita pun faham dari sudut khilaf kedudukan bertarikat itu. Kita tahu bahawa hukum asalnya bukanlah wajib, kan?
dan kita yang bertarikat pula tidak pernah memandang rendah kepada saudara-saudara kita, kawan-kawan kita yang belum bertarikat, yang tidak pun menginginkan berbai'ah dengan satu tarikat. Bagi kita itu bukan satu isu pokok dia. Yang asasnya tadi bertasawuf, itu yang wajibnya. Ya, tetapi untuk mengukuhkan pengajian yang kita khatamkan kitab Ihya Ulumuddin, ya, yang kita baca tuan-tuan, ya, kitab apa ringkasannya, Mau'izatul Mukminin, ringkasan Ihya ataupun Nasaih Diniyah Imam Abdullah Al-Haddad. Dan sekarang ni saya baca kitab Imam Al-Haddad, saya baca kitab Adab Suluk Al-Murid, yang tu dah khatam dinilai dan Ibnu Khaldun. Saya baca tuan-tuan tentang Risalah Al-Mudzakarah, itu sedang dibaca di Bukit Kepayang, ya, dan kita huraikan tentang kitab Sabilul Iddikar wal I'tibar. Itu semua kitab-kitab Habib Abdullah Al-Haddad, yang semuanya kitab tu tasawuf. Okey. Cuma tasawuf itu dia satu teori yang perlu kita praktikkan. Maka samarah tarikat dan tasawuf itu dapat kita peroleh dengan benar-benar kita menghayati, mengamalkan, memahami ilmu-ilmu tersebut daripada sudut disiplin ilmu sampailah kepada praktikal ilmu, kita amalkan, maka insya-Allah di situ adalah penghayatan dari sudut tasawuf dan tarikat. Okey, itu dari sudut faedah dan hasil ataupun thamaratut tasawuf wat tariqah. Tuan-tuan sekalian, kalau boleh kita beralih kepada poin yang kedua pada hari ini ataupun poin yang keempat pada nota 10 prinsip bagi ilmu tasawuf itu, disebutlah tuan-tuan, iaitu tentang, ya, al-istimdad. Ya, al-istimdad ni boleh saya katakan iaitu sumber rujukan. Tang mana kita merujuk ilmu tasawuf? Apakah daripada nota STT yang tidak lengkap ini? Tidak. Ini nota lama sedang dilengkapkan. Apakah dengan semata-mata tasawuf tu saya ambil kitab tok guru saya ni, Syekh Dr. Muhammad Ali, Dr. Sa'id Muhammad Ali, dalam kitab Tarsyid At-Tariq As-Sufi yang telah kita diskusikan sesi pertamanya di Ma'had An-Nur, Ma'had jadi Janda Baik lil Alamah Syekhuna Syekh Nuruddin. Saya dah diskusikan satu sesi dulu. Apakah itu saja rujukan saya ataupun macam mana? Maka rujukan ni pada asalnya, pada awalnya kita mesti merujuk kepada tidak lain dan tidak bukan sumber yang lan tadillu min ba'di abada, yang kamu tidak akan sesat selama-lamanya, pastilah sumbernya Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi baraka wasallam. Itulah sumber. Okey, orang kata tak ada tasawuf ni, dia amalan pakai tasbih tu Buddha punya amalan. Mempegang tasbih tu Buddha. Kalau soroban tu agak sing punya amalan. Kalau khirqah ni maknanya guru dia bagi amalan-amalan kat serban pada murid. Kita kata ini amalan-amalan ni tak ada daripada Islam, ini Nasrani, ini daripada mungkin daripada Farsi, daripada Syiah. Ini orang yang tak khatam dalam kajian dia mengaji takbih tu, ya. Maka kita katakan tadi sumber, ya, istimdad sumber bagi ilmu tasawuf ni, iaitu dasar dia mestilah Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memanglah tuan-tuan, nama tasawuf tu tak ada dalam Quran. Nama tu, kalimah tasawuf tu tak ada dalam Quran, kan? Tetapi kalimah Quran sebut qad aflaha man tazakka. Tazkiyah itu tasawuf lah, penyucian, kan? Tuan-tuan, Quran sebut yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tiada manfaat harta dan anak pinak melainkan mereka yang datang bertemu Allah dengan hati yang sejahtera. Qalbin salim ini subjek tadi, topik pada ilmu tasawuf. Okey, tuan-tuan, semua perkara-perkara, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, bincang tentang nafsu mutmainnah, radiyatan mardiyah, radiyah dan mardiyah, itu semua merupakan sumber rujukan ulama-ulama dalam menghasilkan silibus ilmu tarikat dan tasawuf. Boleh? Ataupun saya biasa ulang ayat dalam suratul Jin, wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Dan sekiranya jikalau mereka itu istiqamah di atas jalan tarikat, at-tariqah, maka nescaya kami anugerahkan kepada mereka air yang segar, air yang nyaman. Itu dalil tentang tarikat.
Kalau kita kata air tu air apa? Yalah air yang menghilangkan dahaga kita hari ni panas sikit. Ya, dapat air kelapa, air tobu ko apa-apa tuan kita sedap tekak kita selesa air. Dia umpama begitu. Tetapi kalau pergi kepada tafsir Isyari, orang sufi, dia bukan maksud air yang kita minum. Air itu ialah kelazatan, keseronokan dalam beramal. Wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Dengan kita beramal, dengan kita berpegang dengan ilmu tasawuf itu, masya-Allah tabarakallah, Allah kurniakan apa? Ma'an ghadaqa, ketenangan, keseronokan, keselesaan. Ini semua yang dirasai bagi orang yang memahami tentang tarekat dan tasawuf. Maka tuan-tuan sekalian, kalau kita tengok tadi, saya dah jelaskan, kalau orang bertanya, apa sumber rujukan kamu dalam bertarekat ni? Ya, apakah kau bersumberkan kepada mimpi? Mimpi semata-mata? Tak juga. Apakah kau semata-mata ambil hizib, buku wirid syekh kau tu, kau baca? Apakah itu semata-mata? Belum lagi. Asasnya semua wirid, semua hizib, hatta kita kata tadi orang yang bermimpi sesuatu tu, dia mesti dirujuk, ditimbang dengan timbangan Quran dan Sunnah. Kan? Timbangan Quran dan Sunnah. Dan berlaku banyak dalam kehidupan para ulama kita. Bukan cerita zaman-zaman awal dulu sahaja, bukan cerita zaman salaf as-salih. Khalaf, zaman kemudian berlaku. Zaman moden ini pun berlaku. Syekhuna Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, ini ulama besar Azhar Mesir. Ketika Syekhul Azhar ni tuan-tuan, Syekhul Azhar ni jawatan tertinggi lah. Dia kalau ikut di Mesir tu, ranking dia lepas presiden, sebelum Perdana Menteri Mesir tu, Syekhul Azhar lah. Jawatan yang sangat dihormati. Dan ketika itu memang zaman-zaman awal dulu, dia tidak ada campur tangan politik lah. Mungkin mutakhir ni ada jugalah sikit sebanyak ya, idea-idea orang politik yang campur dan sebagainya tu, wallahualam. Cuma ketika Syekh Jadul Haq, Tok Guru kepada Syekh Murtada, ya, selain daripada Syekh Saleh, Tok Guru Syekh Murtada, Syekh Jadul Haq, ditanya Syekh Jadul Haq, Syekh, kenapa Syekh Syarawi tu tak ada DR pangkal dia? Apa DR? Doktor lah kan, macam saya kan doktor. Kenapa Syekh Syarawi tak ada doktor? Kenapa ulama-ulama lain, profesor-profesor ni semua ada doktor? Yang Syekh Syarawi Syekh je, tak ada doktor. Kata Syekh Jadul Haq, ya, siapa nak exam dia tu? Keilmuan dia tu mengatasi semua ulama-ulama Azhar ketika itu. Syekh Syarawi meninggal tahun 98. Ya, murid Tok Guru kepada Syekh Nuruddin dan ramai lah ya, yang mengaji dengan Syekh Syarawi ni. Syekh Syarawi ni tuan-tuan, saya cerita sikit lah tentang beliau ni. Dia punya pengikut lebih ramai daripada pengikut artis. Siapa nama artis yang tuan-tuan gemar tengok tu? Syekh Syarawi kalau di Mesir tu, orang lebih sayang Syekh Syarawi daripada sayang artis. Walaupun orang awam, walaupun orang biasa-biasa, sayang dengan Syekh Syarawi ni radhiyallahu an. Tuan-tuan okey, Syekh Syarawi ni tuan-tuan, ya, ketika mana dia telah mendapat mimpi, ya, dia orang Mesir kan, orang Mesir, dia mimpi bahawa guru dia ialah seorang syekh yang namanya Muhammad Balqaid. Saya ingat dia pecahan tarikat Syadziliyah. Tapi Syekh Muhammad Balqaid ni bukan orang Mesir. Padahal Mesir inilah tarikat lebih tersusun, ada dia punya badan yang mengatur dia, yang memantau dia. Mesir lagi advance dari sudut penyusunan tarikat. Tapi Syekh Syarawi tidak berbai'ah tarikat di Mesir, di bumi Al-Azhar, kerana beliau telah bermimpi. Dia kata pada suatu tempat nanti akan bertemu syekh aku. Dia jumpa syekh tu kat mana? Dekat Algeria, Aljazair. Ada satu seminar, dia terpandang muka syekh tu. Inilah syekh aku mimpi. Maka kata Syekh Muhammad Balqaid, Tok Guru dia ni, kata Syekh Muhammad, Syarawi apa tunggu lagi bai'ah lah, kan dah mimpi. Dia dah ada link tuan-tuan, kerohanian mereka telah berhubung antara satu dengan yang lain. Okey. Jadi maksud saya tadi ialah, mimpi ni tuan-tuan, mimpi bukan dalil. Dari sudut sumber hukum, Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas dan dalil-dalil sokongan yang lain, mimpi bukan dalil. Betul, tetapi mimpi ni ulama' kata dia tak jadi istidlal, dia jadi istiqnas. Dia jadi satu perkara yang menyokong, dengan syarat mimpi itu bukan perkara yang bercanggah. Kan mimpi nampak petunjuk yang baik, nampak sesuatu yang baik itu tak bercanggah.
Maka dia punya bai'ah dia pergi ke satu seminar, jumpa syekh dia, dan itulah kalau saya tengok gambar-gambar Syekh Sya'rawi tu duduk berselur di depan guru dia. Kalau dari sudut kemasyhuran, mungkin keilmuan, kita rasa alim lagi Syekh Sya'rawi daripada Syekh Muhammad Balqaid itu. Tetapi tuan-tuan kena faham, dalam disiplin ilmu tarikat ni dia bukan kemasyhuran. Ilmu tasawuf ni dia bukan penghasilan, berapa banyak kitab kau tulis, berapa seminar dah kau bentang. Dia bukan macam tu. Walaupun syekh tu khamilul zikir, dia tidak terkenal, dia tidak dikenali, tapi kalau itulah keputusan Allah, dia mungkin lebih tinggi makamnya berbanding orang-orang yang kita kenal, yang kita sanjung, yang kita nampak hebat, tuan-tuan. Tetapi Syekh Sya'rawi telah membuktikan kepada kita dalam disiplin tarikat, dalam penghayatan bertasawuf ini, iaitu mesti apa tuan-tuan? Iaitu mesti patuh kepada panduan Quran dan sunnah-sunnah Nabi SAW. Maka itu rujukan kita istimdad. Nampak? Jadi istimdad ini tuan-tuan, setelah kita faham Quran, setelah kita faham hadis tuan-tuan, boleh jadi rujukan yang ketiga tuan-tuan, iaitu ijtihad para ulama sufi. Apa ijtihad? Ijtihad ni macam fiqh, isu-isu moden, isu-isu semasa, dia tak ada dalam teks, tak ada dalam nas Quran hadis. Maka ulama perlu berijtihad, menggunakan seoptimum mungkin, semaksimum mungkin kemampuan dia untuk berfikir menggunakan ilmu-ilmu alat yang ada. Maka Quran kata apa? Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kamu orang yang tahu, ahlal dzikri. Ahlal dzikri, orang yang tahu, ulama. Kalau kamu tak tahu, Allah berfirman lagi, Ar-Rahmanu fas'al bihi khabira. Tentang Allah itu, kena tanya Allah tu, nak mengaji sifat 20, nak kenal Allah, nak ma'rifatullah, macam mana? Tanya orang yang khabir. Khabir ni apa? Orang yang berpengalaman, yang berpengetahuan, yang ada amalan kerohanian, kita rujuk kat dia. Jadi penyakit kita hari ni tuan-tuan, dalam masalah rujukan ni juga, ijtihad ni tuan-tuan, kita pandai pula kita, kalau mesin kita rosak, handphone kita rosak, kita hantar kepada handphone, ya kan? Kalau TV kita rosak, kita hantarlah telefon lah Astro tu, tengok apa masalah rosak apa benda yang rosak, kita hantar kat bidang masing-masing. Tapi kenapa masalah agama kita, masalah syariat kita, masalah tasawuf ni, kita nak main belajar pakai YouTube je? Tak boleh. Cukup ke tarikat tu dengan mimpi saja tanpa berguru? Tak boleh. Kan? Mesti dirujuk pada ahlinya, pada pakarnya. Itu bahasa Quran, Ar-Rahmanu fas'al bihi khabira. Tuan-tuan sekalian, maka sebab itulah, kalau kita kata tadi, sumber serta Quran dan sunnah ialah ijtihad. Apa ijtihad? Ijtihad ahlillah. Dia dah mujahadah. Ahlillah ni Syekh Saleh Ja'fari, dia dah duduk baca surah Azumiyah beribu-ribu kali sehari, membaca Quran, mentafsirkan Quran, tafsir isyari, tafsir sufi. Dia mujahadah, dia tidak banyak bergaul dengan masyarakat tanpa ada satu keperluan yang mendesak. Syekh Saleh Al-Ja'fari radhiyallahu anhu hanya keluar, dia hanya pergi ke pasar, ke bandar-bandar kalau ada sangat keperluan mendesak. Kalau dia kena keluar, dia keluar. Dia hanya keluar untuk ziarah maqam Ahlul Bait. Dia hanya keluar daripada iktikaf dalam Masjid Azhar itu hanya untuk pergi haji dan umrah. Setahun sekali dia keluar daripada kawasan dia, bercuti untuk balik ke kampungnya di Dangkula, Sudan. Mujahadah. Dalam keadaan orang bermewah-mewah, seronok, golak-golak, lepak, santai, mungkin sebagai-bagainya kadang tu cuai, lalai, leko. Tapi ulama, para wali, mujahadah. Berfikir, menulis, menyiapkan bahan, mengorbankan waktu dia, tenaga dia, masa dia, pemikiran dia untuk umat. Mujahadah. Maka ini ijtihad. Orang yang berijtihad ni kita panggil mujtahid. Kan? Orang yang bermujahadah ni tuan-tuan, ya, kita kata dia mujahid, mujtahid, jihad. Mujahadah ini istilah-istilah yang dekat lah. Orang yang pandai, genius, imam-imam yang 4, cerdik, luar biasa, ni mujtahid. Dan kecerdikan mereka tu ada alat yang membantu mereka. Apa? Ilmu-ilmu alat. Maka dalam ilmu tasawuf dan tarikat ni tuan-tuan sekalian, dalam tasawuf, disiplin tasawuf dan pengamalan praktikal tarikat, maka dia
mempunyai ijtihad ahlillah. Ijtihad ini maknanya kalau saya ceritakan tentang Imam Junaid pada kelas yang lepas, tuan kalau ingatlah, Imam Junaid Baghdadi datang waktu pagi membantu seorang yang merintih, tetapi suara si perintih itu sampai melalui mimpi Imam Junaid Baghdadi. Lantas dia bangun, pergi selamatkan orang tu, hantar bantuan kepada orang tersebut yang memerlukan bantuan. Ini ijtihad ahlillah. Okey, mereka mendapat panduan, mendapat ilham daripada Allah Ta'ala yang kita sebut selepas takhalli dan tahalli ada anugerah tajalli, mereka dapat. Itu ijtihad ahlillah. Ijtihad ahlillah ini merupakan sumber rujukan yang ketiga selepas Quran dan hadis. Apa tuan-tuan? Dia kata amalan-amalan orang sufi. Mungkin mereka ambil hadis-hadis, himpunkan hadis, maka diamalkan. Maka ijtihad ahlillah ini kita boleh jadikan sumber rujukan di dalam kita beramal di dalam konteks ilmu Quran, dalam konteks ilmu tasawuf dan dalam penghayatan pengamalan kita bertarikat. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Maka sebab itulah, ya, kalau kita tengok tadi tentang faedahnya, kita akan dapat hasilnya walaupun bukanlah dalam jangka masa yang dekat kan. Kenalah mujahadah sikit. Faedahnya mungkin dalam ambil tempoh lah, masa lah. Apa-apa perkara pun tuan, dia ada kena ambil masa sikit. Allah nak tengok kesungguhan kita kan. Kemudian dalam konteks, dalam perbincangan tadi saya sebut tentang sumber rujukan tadi, kita dah kata, ya, ilham ulama, ilham pemikiran para aulia, para asfiya, ini juga boleh diambil kira sebagai rujukan. Tetapi tuan-tuan sekalian, kita kena jelas mimpi mereka mesti seiring dan tidak bercanggah dengan panduan Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, ya. Jadi saya kira itu dululah dua poin yang sempat kita bahaskan pada pertemuan hari ini, pada perbincangan tentang mabadi' at-tasawuf pada kali ini, dan insya-Allah, ya, kita akan lanjutkan pada sesi yang akan datang. Jangan takut, kita akan sambung sebab saya tahu yang tengok saya ni dalam 13,000 sekarang ni, 13,000, dan yang ulang tayang ini ada dalam 8.3 juta. Alhamdulillah, di kalangan jin dan malaikat, ya tuan-tuan. Jadi maknanya tanamkan tekad kita, keinginan kita untuk terus belajar. Walaupun kita belum beramal semua kan, tapi kita nak terus belajar, terus mencintai ilmu. Bil khusus perbincangan kita nak dekat dengan ilmu tasawuf yang membersihkan hati kita. Kita nak beramal dengan tarikat, tuan-tuan. Dengan tarikat itu jalan yang menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala menerusi pimpinan para tuan-tuan guru, para masyayikh yang mu'tabar, yang sanad dan silsilah mereka bersambung daripada satu generasi kepada satu generasi. Sanad mereka bersambung daripada mereka kepada tuan-tuan guru mereka sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga Allah memberkati kita semua dengan keberkatan mereka, dengan kemuliaan mereka, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.